Saya sukacita menjemput wakil daripada PKR, iaitu saudara Azan Ismail, bekas mantan ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Parlimen Kuala Terengganu. Beliau telah sudi menghadirkan diri pada malam ini, memberi sokongan kepada kita semua. Dengan segala sukacitanya, dipersilakan saudara Azan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tachahau. Nandri Vanakkam. Boleh ya? Terima kasih. Saya hormati Yang Mulia Tengku Seri Paduka Raja, mentor saya daripada dulu sampai sekarang. Abang Mat, barisan calon-calon kita di peringkat Parlimen Terengganu pada kali ini kita hanya bertanding di peringkat Parlimen. Jadi saya rasa lebih baik kita tumpu kepada kenapa kita perlu mengundi pada kali ini, sebab dia ada satu fakta yang sangat istimewa. Faktanya ialah keadaan negara kita sekarang dalam situasi yang amat sukar. We are bleed now. We are bleeding. Keadaan yang sangat sukar. Economically bleeding, socially bleeding, keadaan pekerjaan, keadaan pengangguran juga dalam keadaan yang bleeding. Saudara-saudari, kita tak pernah diberitahu oleh kerajaan, tapi baru-baru ni Bank Negara mengeluarkan satu kenyataan bahawa kadar pengangguran dalam negara kita tak pernah lagi dalam 20 tahun mencecah pada kadar 3.8%. Tak pernah. Ini keadaan terburuk dalam 20 tahun. Dan kita tak pernah berdepan dengan masalah pengangguran di kalangan anak-anak muda dan warga negara kita. Bank Negara sendiri, bukannya Abang Mat yang keluarkan fakta ni. Ini Bank Negara, bukan Datuk Seri Anwar. Ini adalah fakta yang sangat legitimate dan kredibel. Siapa yang keluar? Bank Negara. Bank Negara kata, kita berdepan dengan masalah pengangguran dan juga masalah ekonomi yang sangat teruk. Pengangguran dianggarkan, tadi saya sebut pengangguran dan kadar inflasi pada tahun depan dianggarkan pada sekitar 2 sehingga 3%. Ini juga tak pernah berlaku dalam sejarah kita. Sebab itu, pilihan raya seminggu daripada sekarang sebenarnya bukan pilihan raya nak memilih semata-mata. Tuan-tuan, adik-adik, kakak, abang-abang, makcik, pakcik, sebenarnya 19 hari bulan ni adalah satu referendum rakyat. Kalau kita tak ada di pilihan raya pun sebenarnya kita wajib mengadakan referendum. Sebab keadaan dalam negara kita dah tak boleh tangguh lagi. Tapi oleh kerana kita diminta untuk buat pilihan raya, nah, ini satu keadaan yang sedang lama kita tunggu. This is actually the referendum of Malaysian people. Betul tak? Referendum maksudnya adalah suara rakyat, suara untuk kita kemukakan. Dan saya rasa 19 bulan ni suara apa? Suara untuk kita katakan enough if enough kepada kerajaan Barisan Nasional dan PN. Betul tak? Jadi gambar yang ada kat depan ni, inilah sebenarnya orang-orang yang kita tawarkan, kerana mereka ini belum lagi teruji. Tak ada seorang pun lagi yang diberi jawatan lama untuk memerintah. 22 bulan ni actually itu baru test baru. Tapi ada kumpulan yang sanggup kata merosakkan institusi kerajaan dalam negara kita, yang Presiden PAS kata, somong-somong dia kata haram kalau menjatuhkan kerajaan. Betul tak? Tapi dia sendiri sebenarnya dia mengaku pada media, dia mengaku pada orang ramai, sebenarnya yang menjatuhkan kerajaan yang sah dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya 14 dulu, dialah sebenarnya. Betul atau tidak? Dia mengaku seorang ulama yang nak dilawan oleh Ustaz Zahar tu, sebenarnya dia mengaku dialah sebenarnya orang yang merangka strategi menjatuhkan kerajaan yang dipilih secara sah oleh rakyat dalam pilihan raya.
Dia sendiri mengaku. Sebab itu, ulama ini sebenarnya kita di Terengganu ni kita kena sedar. Dia yang bagi fatwa, dia kata haram untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Dia sendiri yang buat. Baik tuan-tuan, the bleeding factor yang sedang kita hadapi ini, kita perlukan remedy. Remedy maksudnya kita perlukan ramuan untuk memperbaiki. Bank Dunia tuan-tuan, CEO Bank Dunia telah memberitahu dan memberi peringatan kepada kita. Tahun depan 2023 adalah satu lagi tahun yang menggariskan, mencatatkan zaman sukar kepada ekonomi dunia. Ini bukannya Malaysia punya pentadbir yang cakap. Ini datang daripada CEO World Bank. Maksudnya datang daripada institusi yang sangat kredibel juga, yang tak banyak orang kata ini tipu lah, ini merapu lah. Tidak. Dia bagi amaran tahun depan kita akan berdepan dengan satu lagi masalah ekonomi yang tak pernah, ataupun mungkin dalam 25 tahun depan is going to be the worst, even worse than this year. Jadi kita kena buat persiapan. Apakah persiapan yang perlu kita buat? Kita semua ni, apakah persiapan? Kita perlu pilih salah seorang daripada pimpinan dalam negara kita yang mungkin berani, yang mungkin boleh, yang diyakini untuk menyelesaikan semua masalah yang kita katakan tadi untuk tahun depan dan seterusnya 5 tahun akan datang. Sebab itu, kalau kita tahu nama yang disebut dengan ada 3 orang, disebutkan Ismail Sabri yang baru saja jadi Perdana Menteri, kemudian ada Muhyiddin, nama dia Mahidin, ada Mahidin saya tak tahulah, tapi dia pernah jadi Perdana Menteri secara tebuk atap. Kemudian kita ada seorang lagi calon yang dikata Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang minta saya menyampaikan salam permohonan maaf dia banyak-banyak kerana dia terpaksa berlepas ke Sabah sekarang kerana situasi di Sabah dan besok di Sarawak. Seterusnya amat memerlukan hadiran beliau di sana untuk merancang dan meraka gerak kerja. Saya harap tuan-tuan puan-puan dapat memaafkan beliau. Okey, kita perlukan seorang tokoh yang diyakini oleh rakyat Malaysia, belum lagi teruji, walaupun dulu mempunyai latar belakang yang begitu baik. Kita perlukan orang ni. Daripada 3 orang ni, siapakah rakyat Malaysia lebih yakini untuk mentadbir negara selepas pilihan raya ni? Siapa? Siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul tak? Sebab itulah beliau pergi seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak, dan 4 kali pergi dalam masa seminggu 2 ni untuk merangka strategi kurangkan masa dengan keluarga. Saya rasa hampir seminggu ni tak jumpa keluarga. Baru tadi tengah hari di Kuala Nerus, terus ke Dungun, ke Maman, kemudian singgah sekejap di Kuantan, terus berlepas kepada Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah mesej yang sangat mustahak kita fikir. Ini bukan isu politik, bukan isu orang kata isu berdoa yang kita nak rangka, bukan. Tuan-tuan, 2-3 perkara tu yang disebut tadi tahun depan pasti akan berlaku. Terutama isu berkenaan dengan kejatuhan ekonomi, kesusahan kita yang bakal melanda lebih daripada sekarang. Sebab itu kita perlukan seorang yang bersedia untuk tawarkan remedi, cara mengatasinya. Kita kena ada. Okey, saya diberitahu oleh beliau sendiri bahawa dia ada rakan-rakan yang berjanji dan sedang menunggu insya-Allah kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri ataupun ketua kerajaan ataupun dipilih oleh rakyat insya-Allah. Maka beliau mempunyai rakan-rakan yang bersedia untuk membawa pelabur asing masuk ke dalam negara kita sekaligus memulihkan keadaan ekonomi kita untuk tahun depan dan seterusnya. Saya tak nak sebut siapakah orangnya, tapi saya rasa kebanyakan tuan-tuan telah pun mengetahui. Kedudukan ekonomi tak akan selesai kalau hanya kita ada pusingan dalam negara kita saja. Orang ni tanam kelapa sawit, orang ni tanam padi, tanam sayur apa segala, bela ayam dan sebagainya. Tak cukup aktiviti ekonomi ni untuk
meningkatkan keseluruhan ekonomi dalam negara yang sedang tenat. Kita memerlukan satu suntikan besar dan kebiasaannya kita mengharapkan FDI ataupun dipanggil Foreign Direct Investment daripada negara luar. Sekarang ni perkara ni tidak berlaku. Terakhir FDI kita daripada 71 menurun kepada 28 bilion sahaja. Abang Mat ada dalam parlimen, Menteri Kewangan melaporkan FDI kita merosot sehingga 28.3 bilion sahaja tahun lepas. Sedangkan kita memerlukan pada sekitar 70 hingga 80 bilion setahun US dollar sebagai pelaburan asing untuk menjadi booster kepada ekonomi kita. Perkara ini tidak berlaku sekarang. Pelabur asing malah lari pada negara kita. Tengok keadaan Perdana Menteri ni tebuk atap. Perdana Menteri macam orang minyak. Orang minyak ni masuk ke atap ni sebenarnya orang biasa tak ada. Ni pasal orang minyak ni bunyi. Okey. Baik. Saya harap orang minyak tak ada sini. Kerajaan yang ditubuhkan sebagai tebuk atap telah dikenali seluruh dunia. Malaysia saja yang ada pentadbiran Perdana Menterinya, the CEO of the government datang daripada teknik tebuk atap. Tak ada lagi negara lain. Kalau digulingkan secara ketenteraan, itu dipanggil kudeta, military kudeta. Itu lain. Tapi yang jenis tebuk atap macam kita ni satu saja. Ini yang telah memburukkan nama negara kita di pentas dunia, terutama dalam bentuk pelaburan asing. Ini menyebabkan kita terus berosot dan kita tidak dipercayai oleh pelabur-pelabur negara luar. Sebab itu saya katakan kita ada satu chance. We have one time chance. Kita berdepan dengan masalah, orang kata spirally downward, putaran ganas ini. Orang kata the vicious circle of economic crisis ni sedang berlaku ni. Mungkin kita tak nampak, tapi kita tengoklah keadaan yang ada sekarang. Semua orang boleh baca dalam Google, dalam apa saja maklumat kita boleh baca. We are facing this tragic problem, dan cara dia ialah kebetulan kita ada referendum rakyat melalui pilihan raya. This is the time. Kita ada cuba lebih kurang dalam 8 hari saja kombinasi referendum rakyat dan kombinasi untuk memulihkan keadaan ekonomi negara dan juga keadaan kita terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jangan fikir panjang. Kita beritahu anak beranak kita, khabar kepada saudara mara kita, balik kalau boleh tak ada pitih, kita keluarkan pitih, beri dia untuk tambang. Tak apa, we sacrifice this untuk tujuan menyelamatkan ekonomi negara kita. Boleh tak? Jangan kita menyesal. Kalau tak, kita kena tunggu 5 tahun lagi daripada sekarang. So 10 hari, 8 hari, fikir baik-baik. Tolonglah. Saya juga merayu sebab Datuk Seri Anwar khabar ke saya, rayu, buat rayuan, tolong rayu, jangan minta saja, rayu. Maksudnya please, tolonglah, tolong kita merayu supaya semua orang Terengganu daripada Kemaman sampai ke Besuk, tolong apa? Tolong fikir baik-baik. Mari 19 bulan ni kita kena sokong Pakatan Harapan. Jangan ada seorang pun yang terfikir nak pergi pangkah Barisan Nasional Dacik. Jangan ada seorang pun di kalangan kita nak mikir nak pergi pangkah Parti Bulan. Tuan-tuan, sebini. Baik. Last saya nak beritahu, Parti Bulan yang memerintah negeri Terengganu ni, saya nak khabar dalam diam-diam. Dia telah engkar dari nak khabar kita, tanggungjawab dia bila dia jadi kerajaan, dia kena simpan 100 juta ringgit setahun pitih royalty hak dia boleh daripada kerajaan pusat, 100 juta setahun untuk tujuan disimpan bagi anak-anak cucu kita di masa hadapan. Betul tak aku? Betul. Kita tanya dia berkali-kali dalam dewan dulu dan sekarang, tidak pernah di khabar kita ada berapa. Malah saya mendapat tahu sebenarnya akaun yang patutnya menyimpan pitih royalty ni 100 juta setahun untuk tujuan akan datang, bimbang kok mana-manalah
royalty apa minyak ni habis tak ada. Jadi tujuan dia dibuat untuk simpanan, untuk tujuan anak-anak Terengganu masa akan hadapan. Sebenarnya tak ada sekepeng pun, malah akaun tu pun telah tidak wujud lagi di negeri Terengganu. Inilah jasa besar yang dibuat oleh Parti Bulan. Tak apa, kita tunggu bukti besar dia nak khabar ya ke tidak, sebab sampai sekarang dia tidak memberitahu dan berdiam diri terhadap isu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, rayuan ini mari daripada hati, bukan mari daripada mulut saja atau fikiran saja, daripada hati. InsyaAllah kita boleh 9 bulan betul-betul pergi pakoh calon-calon Pakatan Harapan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.